Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, Zuraida kata kes Adib ditutup. Dan kenyataan ini sudah pun dikeluarkan daripada semalam di media. So, apa yang saya lihat, tidak ada pun reaksi daripada pimpinan PAS yang mana dahulu sewaktu PH memerintah sampai tegang urat-urat leher mereka ini untuk mengkritik PH waktu itu. Hari ini mereka ada dalam kerajaan. Kenapa daripada semalam sehingga hari ini PAS dan pemimpin PAS senyap sunyi membisu tentang isu ini? Dulu saya ingat kalau kerajaan PH memerintah, pasti mereka akan turun ke padang merbuk untuk membuat demo lagi berkenaan dengan isu ini. Inilah yang kita lihat hari ini. Cara berpolitik mereka ini. Yang mana kalau Zuraida itu berada dalam Pakatan Harapan, hari ini saya rasa penuh dah media-media yang pro kepada PAS akan mengkritik kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi kerana hari ini kumpulan yang menceritakan tentang tutupnya kes Adib ini tadi, maka mereka ada dalam kumpulan itu yang mana mereka bersekongkol untuk menubuhkan kerajaan, mereka senyap sunyi membisu. Jadi di sini pada saya, parti PAS ini sepatutnya apabila kamu nak memperjuangkan sesuatu, jangan hangat-hangat tai ayam untuk kepentingan politik, yang mana apabila kamu dah ada dalam kerajaan, apabila orang kamu yang menceritakan ataupun memberi komen tentang isu ini, seperti mana yang di sini mengatakan ditutup untuk sementara waktu dan akan dibuka apabila ada bukti-bukti lain, maka di sini jelas apabila kita lihat pemimpin PAS di dalam parlimen, yang mana seorang perempuan daripada parti PAS dalam parlimen begitu lantang mengkritik isu ini. Kenapa hari ini senyap sunyi membisu? Apa kerana mulut dah penuh dengan dedak? Ini adalah satu yang saya lihat. Jadi jangan berpolitikkan, orang kata menggunakan isu orang dalam susah, kamu menggunakan untuk politik. Yang mana kita tahu kes ini, sekarang ini mereka dalam kerjaan, selesaikanlah masalah ini. Jika betul-betul kamu memperjuangkan isu ini, bukan senyap sunyi membisu. Inilah sebabnya kenapa saya sebagai rakyat selalu mengkritik parti PAS ini kerana isu ini. Kerana mereka memperjuangkan sesuatu, tetapi hakikatnya hanya di mulut, sebenarnya mereka tidak mampu laksanakan. Kita tahu kes Adib ini, yang mereka laung-laungkan ini. Kenapa parti PAS hanya sebagai parti hendak melaungkan isu ini? Ini bukan kerja PAS sebenarnya. Memperjuangkan boleh, tetapi yang menguruskan ataupun yang handlekan masalah ini, kes ini adalah polis. Jadi kita serahkan kepercayaan kepada polis. Buat apa kita ada pasukan polis yang terbaik untuk menguruskan masalah dalam negara ini, tetapi kita masih menyalahkan parti politik dalam isu ini. Apa yang berlaku ini bukan masalah parti politik. Masalah yang berlaku ini adalah di bawah polis, siasatan polis. Jadi serahkan kepada polis. Jangan salahkan PH tidak berjaya untuk menyelesaikan masalah kes Adib ini tadi, dan kamu mengaitkan dengan komponen PH waktu memerintah. Hari ini kamu sendiri memerintah, bunyi pun tak ada, tin kosong. Jadi ini yang berlaku. Yang mana mereka memutar alamkan kepada rakyat supaya didengar oleh rakyat. Begitu sedap, begitu indah, begitu manis kita dengar. Tetapi hari ini terbukti apabila mereka ada dalam kerjaan, tidak ada satu benda pun yang mereka boleh lakukan. Dan inilah yang kita tengok dan lihat hari ini. Menyerang PH dengan isu ini. Tetapi hari ini pemimpin daripada geng mereka sendiri lakukan kenyataan yang sama, yaitu menutup kes lagi. Walaupun sementara, dan saya yakin kes ini akan tidak dibuka kerana tidak mudah juga pihak polis untuk mendapatkan bukti. Dan kita tahu, takkanlah Zuraida nak mengatakan bahawa kes ini ditutup sepenuhnya. Mestilah kita nak bercakap kepada media, mengatakan kes ini ditutup sementara dan akan dibuka siasatan apabila ada bukti-bukti yang dijumpai. Memanglah kata-kata menteri. Kalau saya jadi menteri pun saya akan jawab macam tu. Kerana itu adalah cara kita menjawab selamat. Nah, ini yang kita lihat hari ini. Dan apa yang berlaku ni, pada pandangan saya, jika kita bersama dengan ahli politik yang hanya pandai bercakap, yang hanya pandai memutar alam, inilah akibatnya.
Yang mana kita tengok seperti mana di Gunung Jerai itu. Jelas-jelas di media, jelas-jelas kita tengok video. Tidak perlu kita turun ke sana hari ini. Batang balak sebesar-besar balak. Macam mana boleh kata tidak ada pembalakan? Kita ni walaupun tak ada sekolah, kita boleh fikir. Saya dulu kalau di kampung, orang tua saya tanam padi bukit. Apabila mereka tebang bukit ni tadi, maka semua pokok-pokok ini dah tak ada, tanah akan jadi runtuh, tapi tidak bersalah. Jadi di sini kita lihat bahawa apabila akar yang untuk menahan air itu dah tak ada di tanah, akar yang ada adalah akar yang mati, yang reput, maka tanah itu tidak kuat, maka runtuhlah dia karena itu bukit, curam. Jadi tidak perlu kita nak menipu rakyat berkenaan dengan isu ini. Itulah gunanya pokok-pokok yang besar ini tadi untuk menahan. Nah, jadi kalau tanah runtuh tu di bukit tu dan air tumpah begitu banyak sehingga kan membawa batang-batang balak ini, jelaslah itu ada pembalakan. Dan kita tahu kalau air lumpur daripada bukit nih, memang dah jelas ada pembalakan. Pas tidak payah bohong saya anak Sarawak. Anak Sabah Sarawak kalau nak cerita tentang pembalakan nih, mereka dah arif sangat lah, dah tahu sangat lah. Saya tentang pembalakan nih, kem tembalak tu, 5 inci nih tebal tanah kat muka nih, duduk kat belakang hailak. Bagaimana nak melalui jalan-jalan apabila mereka melakukan balak. Pembalakan di Sarawak tu, sewaktu saya pergi menjelajah Sarawak tahun 1993, dah ada dah pembalakan ni besar-besaran. Jadi itulah isunya. Itu isunya kalau kita nak cerita tentang pembalakan ini. Jadi untuk kita nak mencerita ataupun membohongi rakyat kepada media hari ini tidak mudah karena kita sudah terdedah dengan media yang begitu laju. Apapun alasan kita akan diungkit semula seperti mana kes yang mana saya perceritakan tadi, yaitu kes Adib, yaitu kes tanah runtuh. Ini adalah puncanya daripada kerakusan manusia semua. Seperti mana yang diceritakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika bukan kerana kerakusan manusia yang gila dengan harta dunia, maka tidak berlaku hal seperti ini. Kita juga tahu, apakah kita manusia ini nak hidup 200 tahun dan bawa semua harta itu masuk ke lubang kubur? Tidak juga. Tetapi kenapa dicari sampai begitu? Sampai kita mengkhianati, sampai kita memfitnah kawan-kawan kita yang aliran bermain politik. Kenapa permainan politik fitnah ataupun politik yang kotor dimainkan? Sedangkan sepatutnya ahli politik ini mengeluarkan idealisme yang terbaik. Bukannya kita menuduh orang nih membohongi rakyat. Bukan itu sebenarnya matlamatnya. Tetapi apa yang kita lihat hari ini adalah mereka bermain politik semata-mata untuk kepentingan pribadi. Apa tidak puas lagi dengan jawatan yang ada? Dengan kita dah menang bertanding pilihan raya menjadi wakil rakyat. Itu pun sudah terbaik. Tidak perlu lagi kita mencari modal dengan menjatuhkan pihak lawan yang mana sepatutnya boleh mentadbir negara, tetapi dirampas mandat mereka dengan jalan belakang seperti ini, bersekongkol dengan pengkhianat dan menjalankan satu kerajaan yang terbentuk yang tidak menguntungkan rakyat. Apa juga gunanya? Kalau kita punya parti akan ditolak selama-lamanya oleh rakyat. Hari ini, apabila terbukti jelas bahawa apa yang dilaungkan berbeza dengan pelaksanaan, rakyat dah mula menolak kita. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini. Dan kritikan saya ini tadi kepada apa yang berlaku kepada pimpinan PAS yang mana sebelum ini menyerang PIHES berkenaan dengan isu ini, yang mana saya tengok begitu lantang mereka di parlimen sewaktu zaman PIHES. Hari ini diam dan mereka menambahkan perut ke depan untuk bertambah buncit dengan hasil daripada duit rakyat juga. Jadi jangan suka mengelirukan rakyat kerana hari ini rakyat dah faham. Sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Thank you.